Ni tuan-tuan, manusia yang cinta dan kasih kepada Al-Quran. Tapi persoalannya di sini, ramai orang lupa bila sambut nuzul Quran, turunnya Al-Quran, bila bertadarus cantik, ramai yang tak betul tajwidnya pun bertadarus dan sebagainya. Tapi persoalannya yang lebih besar kita tak nampak. Apa persoalan yang lebih besar? Adakah kita beramal dengan apa yang Allah turunkan ayat Quran? Saya bawakan satu tuan-tuan, ayat ini. Ayat ini mukadimah dia sama dengan ayat kefarduan puasa. Kalau ayat kefarduan puasa tadi Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini pun Allah mulakan juga dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, yakni tolong agamanya, pasti Allah akan tolong kamu. Sebab tu Al-Quran diturunkan bukan untuk sekadar dibaca, tetapi untuk diambil pengajarannya, diamalkan. Ada lagi yang lebih besar. Kalau kita boleh ikut puasa tertib kita jaga, Allah mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Ini juga Allah mulakan dengan orang-orang yang beriman. Allah suruh kita tolong jalan Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Saya yakin yang berada di surau ni cantik. Ni maknanya bukan senang nak tolong jalan Allah ni, kita tolong jalan Allah kan, imarahkan rumah Allah dan sebagainya. Bukan senang subuh-subuh nak tinggal tempat tidur. Bukan senang tuan-tuan kira bertuah kerana merupakan pilihan Allah. Hebat. Bukan senang kita nak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, adakah kita betul-betul komitmen kita untuk menolong jalan Allah? Saya lahir satu negeri dengan seorang perempuan tuan-tuan. Rasanya tuan-tuan kenal. Namanya Kartika Sri Dewi Soekarno. Sedap nama dia. Kartika Sri Dewi Soekarno. Lahir di Kuala Kangsar. Asalnya seminggu lepas, sebuah van Jabatan Agama Islam ambil dia di rumah kerana dia ditangkap di kelab malam Chariting Pahang, minum arak, ibu segala maksiat. Kemudian ambil dia 200 meter. Selepas diambil, hantar balik. Dia tak mau turun van. Ayahnya tak mau terima. Pergi, dia kata pergi. Kerana apa? Dia nak kena jalani hukuman sebat 6 rotan. Walaupun ikut zaman Rasulullah Sayyidina Umar 80 rotan. Tak apalah. Hakim tu berani juga. Dia dia laksanakan 6 rotan. Dia dihantar balik kerana apa? Alasannya kerana tidak ada petugas di penjara Kajang untuk laksanakan sebat ikut syariah. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebat hukuman di negara kita, kita baca di sebaliknya laporan akhbar tersebut, tak ikut syariah lah tuan-tuan. Selama ni rupanya kita tak ikut Allah. Badan yang menerima hukuman, buku pun tak jatuh. Tuan-tuan, pukul anak ikut syariah tak? Ni nak ayah nak marah ni. Nak marah ni, ambil buku siap-siap kepik celah setiap. Baru pukul anak. Dak kot no. Silat-silat dengan hanger, dengan apa dia balut. Nampak? Maknanya tak ikut syariah negara kita. Bila tak ikut syariah, apa jadi tuan-tuan? Berdosa. Barang siapa yang mengangkat pemimpin yang menjalankan hukuman itu, melaksanakan hukuman itu, menggubal hukuman yang tak ikut syariah, maka dia juga berdosa. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong cenderung pada orang yang zalim, nanti kamu ditimpa api neraka. Siapakah yang zalim? Siapakah yang zalim? Mereka yang tak melaksanakan hukum Allah. Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Surah Al-Maidah. Allah kata, barang siapa yang menghukum dengan hukuman yang tak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ni isu kafir ni tuan-tuan. Bukan ustaz, bukan tok guru, bukan siapa yang kata kafir. Allah kata dia zalim, dia fasik. 3 ayat surah Al-Maidah ni tuan-tuan.
Kita yang ikut mereka menggubal undang-undang ini, kita yang menyokong mereka melaksanakan undang-undang ini, maka kita pun akan ikut pemimpin kita. Macam pemandu bas, dia yang mabuk, dia yang terjun gaung, kita yang menumpang bas tersebut, kita akan ikut dia sekali. Nampak? Dalam kes Kartika ini, kita bukan anggap dia wira. Minta maaf tuan-tuan, saya cukup tekilan. Dulu seorang banduan di Taiping juga, negeri saya, banduan yang paling lama hidup di penjara, dibebaskan. Bila dibebaskan tuan-tuan, baguslah kita nampak dia pun bertaubat tuan-tuan. Bagus kita tengok. Tinggal di kampung Dusun Madinah, Bukit Gantang, Cengkat Jering. Baguslah. Tapi yang menjadi persoalannya, yang terkilannya, bila dibebaskan, ni kita sebut raja lah. Orang Perak sebut raja ni, dia sensitif sikit. Nampak? Dia kata ada haka dan sebagainya. Saya tak ada haka tuan-tuan. No? Cuma kita cerita benda yang tak kena betulkan semula. Tuan-tuan tahu, banduan tu diberikan satu persalinan, dibawa menghadap, diberikan allowance, diberikan itu, diberikan ini, nak kahwin, disediakan macam-macam. Amboi. Hak yang nak pergi Mesir, semalam saya berada di surau Putra di dekat Shah Alam tu. Tuan Imam Umum Derma minta Ustaz Tafiz yang imam surau tu nak pergi Mesir, 40,000 je, tak cukup duit, terpaksa kutip derma. Ini pula banduan bila dibebaskan, disanjung sebagai wira, diberi persalinan. Hebat. Nampak? Tak kena lah. Sama juga macam Kartika sekarang ini dianggap sebagai wira. Sebagai wira. Tak, kita tak boleh anggap dia sebagai wira, tetapi dia sebagai model. Dia juga seolah-olah mencabar negara kita. Hampa tak mau buat ikut syariah. Ini orang yang tak pakai tudung, tak tutup aurat, minta laksana cara syariah. Mereka tercabar tuan-tuan. Nampak? Tu kena jaga tuan-tuan. Sebab itulah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ini. Tuan-tuan, kita tak mau sekadar ini kita seksa orang. Tuan-tuan, mungkin dulu saya dah tunjuk, tapi saya tunjuk sekali lagi. Ini hukuman yang dikatakan hukuman sebat ni tuan-tuan. Saya lajukan dia tuan-tuan Saya lajukan dia je. Tidak sampai pukul 9 tak gotong royong lah kita. 10 rotan. Saya lajukan dia lagi sampai ke 10. 9. Nampak? Baru sebut Allah, Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan jalur dia tu, tengok. Nampak? 3 bulan. 3 bulan tak solat, 3 bulan tak solat, 3 bulan tidur merah. Tak boleh tidur. Saya tanya banduan yang kena, macam mana bang? Sedap tak? Tanya sedap pula. 3 bulan tak tidur merah. Tu baru kena 3 rotan. Satu rotan RM24. Dululah tuan-tuan, allowance rotan. Yang untung tukar rotan. Satu rotan RM24. Bayangkan 10 rotan, 240. Tak payah kerja apa, dah kerja rotan. Tapi naas, dia akan dikenakan tindakan tata tertib jika rotan tak kena belakang tempat tu. Ubah tempat, dia kena. Seorang banduan, kos dia RM24 dulu. Makanan. Bila saya masuk ke penjara, saya tanya, RM24 kos makanan tuan-tuan. Kita nak cari RM24, orang kampung saya jenuh, noreh getah. Musim hujan pula, banjir sekarang. Mereka sedap je. Saya pernah jumpa seorang banduan. Saya tanya pakcik, warda kata pakcik selalu keluar masuk penjara Taiping ni. Dia selalu, kenapa jadi macam ni pakcik, umur 62? Dia kata kat luar susah cari makan, dia kata. Masuk penjara tenang. Nampak mudah je jawab dia. Nak pula orang tua dia special sikit kat penjara tuan-tuan. Nampak ni. Ni cantik ni kita tunjuk kat anak-anak kita. Tapi tak ikut syariah tuan-tuan. Tak ikut syariah. Ni kalau yang ni lagi cantik lah. Nampak? Dah. Seminggu sebelum Ramadan saya berceramah, satu ceramah motivasi